Cikgu sejujurnya cikgu dah tunggu pada pukul 8.25 tapi cikgu seorang je dalam kelas. Jadi cikgu pelik ramai yang WhatsApp tiba-tiba tu yang cikgu send link baru. Okey, jadi sampai situ sahajalah, kita dah enjak masa lama sangat. Okey, kita akan teruskan kita punya kelas pada malam ini. Rania, agak-agak kita nak belajar apa malam ni Rania? Tak tahu. Okey, boleh tengok dah print dah, masing-masing dah print dah dekat WhatsApp cikgu send tu. Madinah dah print dah ke Madinah? Madinah lari dah. Adlin dah print dah ke Adlin? Dah. Okey, itulah apa yang kita nak belajar pada malam ni, iaitu tentang penyelesaian ketaksamaan. Okey, jadi pada malam ini cikgu akan pergi slow. Kita bukan terus masuk kepada topik kita pada malam ni tau. Kenapa? Sebabnya cikgu akan ambil masa untuk recap balik apa yang kita belajar pada minggu lepas. Okey, jadi sepanjang cikgu mengajar, yang dah buka kamera jangan off kamera. Yang masih belum buka kamera boleh buka kamera. Okey, tanpa melengahkan masa, kita terus masuk kepada kita punya tajuk hari ni. Okey, cikgu mula share skrin. Okey, cikgu nak uji teknikal lagi. Okey, suara cikgu jelas ke? Nak dengar respon sikit masing-masing? Jelas. Okey, bagus. Okey, dah boleh nampak dah skrin cikgu share? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi hari ni cikgu nak belajar. Cikgu nak ajar tentang apa? Cikgu nak ajar tentang ketaksamaan. Apa yang cikgu nak ajar ni? Okey, masing-masing boleh tengok. Inilah yang cikgu nak ajar. Inilah apa yang cikgu nak selesaikan. Kamu boleh tengok dekat depan. Inilah soalan-soalan yang kita akan jawab pada kelas kita pada malam ini. Okey. Jadi, cikgu akan pergi kepada recap balik apa yang kita dah belajar pada minggu lepas. Kita recap balik pada minggu lepas. Aduh, kawan kamu ada yang tak boleh masuk lah. Kejap cikgu minta izin sekejap. Okey. Okey, jadi cikgu tunggu dekat WhatsApp tadi ada kawan kamu reply. Okey, inilah masalah teknikal yang kalau boleh cikgu akan elakkanlah untuk next class. Okey, jadi cikgu akan mulakan salin nota cikgu. Salin nota cikgu. Okey, yang pertama sekali, bila kita tengok worksheet yang cikgu print ni, kita akan nampak huruf. Dekat sini ada huruf nombor 9. Kita tengok kepada nombor 9, dia ada bercakap tentang huruf X. Kita tengok dekat nombor 10, dia ada bercakap tentang huruf P. Kita tengok pula nombor 11, dia ada bercakap tentang huruf X. Okey, kita tengok nombor 12, ada huruf apa dekat nombor 12 ni? Beritahu cikgu. Ada huruf apa dekat nombor 12 tu? Huruf A. Okey, A. Jadi sebelum kita masuk kepada penyelesaian ketaksamaan, cikgu akan refresh balik semua orang yang dalam ni tentang cara nak mencari huruf. Iaitu macam mana nak dapatkan huruf X, macam mana nak dapatkan huruf P dan akhir sekali macam mana nak dapatkan huruf A. Okey, jadi penyelesaian ni kita dah belajar banyak kali tapi cikgu akan kukuhkan lagi sekali. Okey, yang pertama kita pergi tentang algebra. Kita pergi kepada algebra. Bila cikgu cakap algebra ni apa? Algebra ni apa? Siapa ingat lagi? Huruf. Ya, algebra tu adalah huruf. Huruf ni membawa maksud apa? Huruf ni membawa maksud sebagai pemala. Pemala. Untuk yang ambil English, yang ambil DLP, kita panggil dia variable. Variable. Pemala ni apa? Pemala ni adalah sesuatu yang kita tidak tahu. Sesuatu yang tidak tahu. Ataupun dalam bahasa Inggeris, kita panggil sebagai unknown.
Unknown. Jadi dekat sini fokus kita sebelum kita masuk dalam penyelesaian tentang ketaksamaan, kita refresh balik nak mencari huruf tu macam mana. Okey, jadi yang masih belum buka kamera boleh buka kamera. Cikgu tengah perhati tu. Okey, jadi yang dah buka kamera jangan off kamera pula. Okey. Jadi kita pergi kepada penyelesaian dia. Yang pertama sekali kita tengok rule dia, kita tengok hukum dia. Okey, jadi first class pada malam ini kita pergi tentang dia punya hukum. Hukum untuk penyelesaian dalam mencari nilai huruf ada 4. Yang pertama kita pergi kepada positif. Kalau dia positif, bila dia pindah ke sebelah dia jadi apa? Cikgu nak soal sikit. Negatif. Ya, pandai. Ini adalah hukum yang kamu kena ingat. Okey, nombor 2, kita pergi kepada negatif. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Ya, positif. Pandai. Okey, yang ketiga darab. Bila cikgu bercakap tentang darab, darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Ya, bahagi. Dan yang keempat sekali, bahagi pindah ke sebelah dia jadi apa? Darab. Darab. Pandai. Okey, inilah yang kita akan pakai untuk kelas hari ini. Ini adalah dia punya basic, dia punya dasar yang mana kamu kena kukuh. Okey, jadi untuk siapa yang rasa dia tak faham lagi tentang positif jadi negatif, negatif jadi positif, jangan risau. Cikgu akan pergi juga. Kamu tengok nanti dalam kelas. Okey, itu yang pertama. 4 hukum yang wajib kamu faham. Yang kedua pula kita pergi tentang sebutan serupa. Kita pergi tentang sebutan serupa. Cikgu pernah juga ajar tentang sebutan serupa. Sebutan serupa ni apa? Sebutan serupa ni kalau bahasa Inggeris dia kita panggil like terms. Kita panggil dia like terms. Okey, untuk yang baru masuk, semua yang baru masuk jangan risau. Cikgu pun baru mula ni. Okey, sebutan serupa dekat sini adalah contoh. Cikgu terus masuk kepada contoh sebab cikgu dah bagi dah nota di sebelum ni. Okey, kita pergi kepada contoh. Yang pertama, kalau cikgu cakap 2A tambah 3A, 2A tambah 3A dapat berapa? 5A. Ya, dia akan dapat 5A. Kenapa dia boleh dapat 5A? Kita tengok dekat sini nombor 2, dia punya gang dia. Dia punya huruf adalah A. Lepas tu kita tengok pula nombor 3. Nombor 3, dia punya gang dia, dia punya huruf dia adalah huruf A. Jadi bila dua-dua huruf A, kita panggil dia sebutan serupa. Huruf yang sama. Jadi bila dia huruf yang sama, apa yang kita boleh buat? Dia boleh tambah dan dia boleh tolak. Tambah apa? Tolak apa? Tambah dengan dia punya nombor. 2 tambah 3 dapat 5. Tapi jangan kamu abaikan dia punya A. Nanti kenapa dia boleh tambah? Sebab dia punya sebutan dia serupa adalah sama. Jelas ke untuk nombor 1 tu? Jelas. Okey, bagus. Okey, kita pergi kepada nombor 2. Kita pergi kepada nombor 2. Cikgu cakap pula 3A tambah 5B. 3A tambah dengan 5B dapat berapa? 3A tambah 5B. Betul. 3A tambah 5B juga. Dia akan dapat juga 3A tambah 5B. Kenapa dia tak boleh tambah? Sebab dia sebutan yang berbeza. 3 ni dia punya huruf adalah huruf A. 5 ni dia punya huruf adalah huruf B. Jadi bila huruf dia lain, dia tak boleh tambah. Dan dia tak boleh tolak. Itulah yang kita kena fokus. Okay, lepas tu cikgu pergi pula kepada nombor 3. Nombor 3, 5B tambah 7. 5B tambah 7 dapat berapa? 5B tambah 7 dapat berapa? Cuba jawab. Jawab je, jangan risau. Salah cikgu tak marah lah. 5B tambah 7. Ya, dia akan dapat sama juga.
5B tambah 7 juga. Jadi semua orang yang dalam kelas ni pada malam ni sila salin apa yang cikgu ajar. Okey, 5 ni B. 7 ni dia tak ada huruf. Jadi kita cakap dia keadaan yang berbeza. Apa keadaan yang berbeza dia? Keadaan dia adalah nombor 5 dia ada huruf. Nombor 7 dia tak ada huruf. Jadi bila dia berbeza, kita tak boleh tambahkan dia. Okey. Jadi kamu tengok kat sini, nombor 2 kenapa dia tak boleh tambah? Sebab huruf dia berbeza. Huruf berbeza. Jadi bila huruf dia berbeza, dia tak boleh tambah. Okey, nombor 3 kenapa dia tak boleh tambah? Sebab keadaan dia berbeza. Keadaan dia berbeza. Okey. Jadi sebelum cikgu pergi lagi jauh, kamu kena ada dalam kepala tentang cara menyelesaikan pemala ni. First sekali kita pergi jauh-jauh, yang pertama kalau kita lupa tentang hukum dia, sia-sia. Kita kena ingat betul-betul hukum ni. Okey, hukum ni dah salin ke semua? Dah. Okey, yang lain dah salin ke? Dah. Okey. Bagus. Okey. Lepas tu kita dah faham tentang hukum, kita pergi pula kepada sebutan serupa. Sebutan serupa dah salin ke? Dah. Okey, bagus. Okey, sekarang cikgu nak teruskan kepada sesi contoh. Kita nak teruskan kepada sesi contoh. Sekarang siapa-siapa yang belum salin, ambil gambar ataupun screenshot. Kalaulah kamu tengah pakai phone, kamu screenshot. Kalaulah kamu tengah pakai laptop ataupun PC, kamu print screen. Nanti kamu salin. Print screen. Okey, boleh cikgu teruskan kepada sesi contoh? Boleh. Okey. Boleh. Jadi okey, baik. Okey, jadi cikgu akan teruskan kepada sesi contoh. Kita ni memang kita nak jawab soalan tentang ketaksamaan ni. Kita memang nak selesaikan soalan dekat depan ni. Tapi fokus cikgu satu-satu. Cikgu ajar, cikgu refresh balik cara nak cari huruf. Jadi kita pergi kepada cara penyelesaian untuk mencari huruf. Ini pernah dah kita belajar. Jadi masing-masing tengok kepada contoh yang pertama. Masing-masing tengok kepada contoh yang pertama. Okey, jadi cikgu akan tunjuk cara menyelesaikan contoh yang pertama. Okey, jadi cikgu tunjuk kepada first contoh. Lepas ni kamu kena ingat, kamu akan buat latihan. Jadi tengok betul-betul. Okey, ini cikgu pernah bagi langkah-langkah dia. Okey, langkah yang pertama cikgu bagi lagi sekali. Sempat salin semua. Langkah yang pertama kita buat apa? Kita tentukan sebutan serupa. Kita tentukan sebutan serupa. Jadi salin. Salin elok-elok. Kalau siapa-siapa yang tak faham, jujur je dengan cikgu. Kalau malu dekat sini, tanya dalam WhatsApp. Okey. Jadi kita nak tentukan sebutan serupa ni macam mana? Okey, cikgu salin balik soalan. 6Y tambah 47 sama dengan 15Y tambah 20. Macam mana untuk bahagian cikgu nak tentukan sebutan serupa? Cikgu buat bulatan warna biru. Bulatan warna biru yang untuk ada huruf. Mana huruf dia? Huruf Y. Jadi cikgu bulatkan nombor 6. Kenapa cikgu bulatkan nombor 6 dengan bulatan warna biru? Sebab nombor 6 tu dia ada huruf Y. Okey, seterusnya cikgu bulatkan 15Y. Kenapa cikgu bulatkan 15Y? Sebab 15 tu dia ada huruf 15 dengan Y. Jadi 6Y dengan 15Y dia adalah sebutan yang serupa, iaitu sebutan yang ada huruf Y. Jelas ke sampai situ? Jelas. Okey, bagus. Okey. Hijau pula, cikgu bulatkan warna hijau pula yang tiada huruf. Mana yang tiada huruf tu? Ada 47 dengan ada 20 dekat sini. Jadi cikgu bulatkan. Cikgu bulatkan.
Supaya kenapa kita nak bulatkan ni? Sebab kita nak nampak mana satu sebutan serupa, mana satu sebutan berbeza. Okey. Jadi kita akan teruskan kepada langkah nombor 2. Sebelum cikgu terus kepada langkah nombor 2, jelas ke langkah nombor 1 ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Langkah nombor 2 ni kita samakan sebutan serupa. Maksudnya apa? Kita samakan dia punya gang. Kita samakan dia punya kawan. Mana nak samakan ni? Belah kiri, belah kiri ada huruf. Belah kanan, belah kanan, cikgu buat warna hijau. Belah kanan tiada huruf. Apa yang kanan kiri ni? Apa yang kanan kiri ni? Jadi masing-masing boleh tengok mana satu bahagian kanan, mana satu bahagian kiri. Okey, kita anggap pertama sekali kita anggap persamaan ni dia duduk tengah. Tengah. Kalau kamu tak faham TGH tu, cikgu tulis tengah. Jadi dekat sini ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kiri. Yang seterusnya sini adalah bahagian kanan. Okey, sampai situ jelas ke cikgu buat bahagian tu? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, sekarang kita tengok kepada step yang pertama. Belah kiri ada huruf. Jadi kita tengok dekat kiri kita yang ada huruf dekat sini 6Y. Jadi kamu salin balik 6Y dekat bawah. Untuk kanan, untuk kanan dia ada 15Y. 15Y jangan letak di kanan. Sebab apa? Sebab syarat kita yang ada huruf mesti duduk kiri. Jadi 15Y kita kena pindah ke sebelah. Jadi 15Y ni, cikgu nak soal kamu, 15Y ni dia dalam keadaan positif 15Y ataupun negatif 15Y? Positif. Ya, dia positif 15Y. Jadi bila positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Iya, negatif 15Y. Selesailah untuk yang warna biru. Selesai dah untuk warna yang ada huruf iaitu di kiri. Itu cara dia. Okey, tak faham juga. Okey, tengok dekat untuk warna hijau. Sekarang masing-masing fokus kepada warna hijau. Yang tiada huruf mesti duduk belah kanan. Mana kanan? Ini kanan. Jadi kita cek dekat kanan, dekat sini dah ada 20. Jadi salin sahaja 20 tu. Sebab 20 berada di kanan sudah. Sekarang kita tengok di kiri ni ada 47. 47 ni kedudukan dia bukan di kiri. Kedudukan dia adalah di kanan. Jadi kita kena alihkan 47 di kiri, kita kena pindah ke kanan. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, bagus. Dia jadi negatif 47. Jadi kita dah selesai dah langkah yang kedua. Kita tengok langkah yang kedua ni, kalau kamu nampak yang belah kiri yang ada huruf 6Y dengan 15Y. Yang belah kanan yang tiada huruf 20 dengan 47. Dia tak ada pun huruf dia. Untuk langkah nombor 2, jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Okey. Nombor 3, kita pergi kepada langkah nombor 3. Sebutan serupa ni dia boleh selesaikan. Dia boleh diselesaikan. Jadi langkah nombor 3 adalah kita selesaikan sebutan serupa. Kita selesaikan sebutan serupa. Bila kita nak selesaikan sebutan serupa, dia boleh jadi dalam dua keadaan saja, sama ada dia tambah ataupun tolak. Jadi macam mana nak buat? Kita tengok dekat sini 6Y. Masing-masing tekan kalkulator. Jangan congak. Nanti kan confuse. Okey. Jadi macam mana nak selesaikan? Kamu tengok 6Y. Jadi dia ada nombor 6. Kamu bawa turun nombor 6. Untuk 15Y. Dia ada nombor 15. 15 ni dalam keadaan positif 15 ke negatif 15? Cikgu soal. Negatif. Ya, dia dalam keadaan negatif 15. Jadi sekarang ni tak payah pening-pening. Kamu tekan je kalkulator 6 tolak 15. 6 tolak 15 dapat berapa?
Negatif 9. Negatif 9. Ya, negatif 9. Tu cara dia. Lepas tu Y, 6 ada Y, 15 ada Y. Janganlah tinggalkan Y dia. Sama dengan 20 tolak 47. Tekan sahaja 20 tolak 47 dapat berapa? Negatif 27. Ya, negatif 27. Inilah cara kita selesaikan sebutan serupa. Maksudnya, kita tambah ataupun tolak tu tak payah nak congak-congak. Pakai kalkulator terus. Yang ada huruf ni kita tambah dengan tolak sahaja. Ambil 6 tolak dengan 15. Kita dapat negatif 9. Untuk yang dekat sebelah ni 20 tolak 47. Kita tekan sahaja kita dapat negatif 27. Untuk langkah nombor 3, jelas ke langkah nombor 3? Jelas. Okey, bagus. Jibril, jelas ke langkah nombor 3, Jibril? Jelas. Okey, bagus. Jadi cikgu pergi pula untuk langkah nombor 4. Jadi langkah nombor 4 ni adalah langkah yang terakhir. Apa dia? Cari nilai huruf. Cari nilai huruf. Jadi bila kita nak cari nilai huruf, kita kena biar huruf ni duduk sorang-sorang. Jadi maksudnya kita kena alihkan negatif 9 daripada kiri ke kanan. Jadi yang kita alih negatif 9 sahaja, sama dengan ni dia kekal di tengah, negatif 27 ni dia kekal di kanan. Negatif 9, bila nombor, mana nombor dia? Nombor dia adalah negatif 9. Sebelah huruf, mana huruf dia? Huruf Y. Bila nombor dengan huruf duduk sebelah-sebelah, dia dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Ya, darab. Bagus. Jadi bila dia dalam keadaan darab, kita pindah ke sebelah, dia jadi apa? Bahagi. Ya, dia jadi bahagi. Jadi dekat sini kita bawa dia ke bawah, negatif 27 per dengan bawa sekali negatif. Dia akan menjadi negatif 9. Kamu kena faham dua keadaan. Mana keadaan dia? Kamu tengok dekat sini. Kalau kamu alihkan 15 dengan Y. Kamu alihkan dua-dua. Kamu alihkan nombor 15 ni, kamu sekali dengan dia punya huruf. Dia akan jadi positif, jadi negatif. Tetapi kalau kamu alihkan negatif 9 sahaja, dia duduk sebelah-sebelah. Maksudnya dia dalam keadaan darab jadi bahagi. Jelas ke? Boleh faham kah? Boleh. Okey, bagus. Sekarang nak buat apa? Tekanlah kalkulator. Negatif 27 bahagi dengan negatif 9 dapat berapa? 3. Inilah jawapan Y. Inilah jawapan Y. Jadi cikgu recap balik untuk siapa-siapa yang rasa confused, boleh tengok balik cikgu akan buat slow-slow. Okey, pertama sekali, langkah pertama sekali kita tentukan sebutan serupa. Macam mana nak tentukan? Cikgu bulatkan warna biru untuk yang ada huruf. Tengok ni, cikgu bulat warna biru 6Y. Cikgu bulat warna biru 15Y. Lepas tu, cikgu bulatkan warna hijau untuk yang tiada huruf. Cikgu bulatkan 47, kan dia tak ada huruf dekat sebelah 47 ni. Cikgu bulatlah warna hijau. 20 pun cikgu bulat warna hijau. Itu langkah pertama. Langkah pertama dah selesai, kita pergi pula langkah yang kedua. Kita samakan kedudukan sebutan serupa tu. Yang belah kiri mesti yang ada huruf. Jadi yang dekat kiri ni dia ada 6Y. Jadi 6Y ni janganlah kamu pindah ke kanan. Sebab apa? Sebab yang ada huruf dia duduk kiri. Jadi bila dia duduk kiri, bawa sahaja dia turun ke bawah. Yang kamu kena pindahkan adalah yang huruf ada Y dekat kanan. Sebab apa? Sebab kedudukan dia di kiri. Jadi 15Y kita cek di dalam positif 15. Jadi positif 15 kita pindah dia ke sebelah. Dia jadi negatif 15Y. Sama dengan yang kanan untuk tiada huruf. Ini bahagian kanan. Jadi 20 ni tiada huruf. Jadi kita bawa je turun 20 tu. Tu yang pertama. Kita tengok pula dekat kiri ada 47. 47 ni dia tiada huruf. Jadi dia tiada huruf, kedudukan dia bukan di kiri, kedudukan dia berada di kanan. Jadi positif 47 kita pindah ke sebelah dia jadi negatif 47.
Itu step nombor 2. Step nombor 3, cikgu terang slow-slow. Kita selesaikan sebutan serupa. Sama ada di dalam keadaan tambah ataupun tolak. Guna sahaja bantuan kalkulator. 6 tolak 15, kita dapat negatif 9. Sini ada Y. Jangan tinggalkan Y dia. 20 tolak 47, kita dapat negatif 27. Okey, lepas tu kita alihkan negatif 9, darab jadi bahagi, dapatlah nilai Y. Jelas ke cikgu tunjuk dekat depan tu? Jelas. Okey, bagus. Okey, jadi cikgu akan teruskan, kamu kena buat soalan yang seterusnya. Masing-masing sila sedia dengan kertas. Kamu kena salin contoh yang cikgu bagi tadi. Kamu kena salin juga langkah yang cikgu bagi. Dan kamu kena cuba buat nombor yang soalan yang cikgu petakkan dekat sini. Okey, jadi dengan masa yang ada ni, masing-masing boleh cuba buat. Boleh ke nak dengar suara sikit? Boleh. Okey. Bagus. Okey, dah siap macam biasa hantar dekat cikgu Cikgu nak check. Okey, yang masih belum buka kamera sila buka kamera. Okey, ada soalan jujur dengan cikgu tahu. Tanya je cikgu. Cikgu okey je. Okey, bagus. Ramai yang dah send dekat cikgu. Tak apa, buat je. Nanti cikgu selesaikan. Okey, cikgu bagi masa lagi 2 minit untuk yang tengah buat.
Okey, cuba buat tau. Kalau kita tak cuba tak faham nanti. Okey, bagus Madinah. Madinah dah siap dah. Okey, 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan cara nak selesaikan dia. Kita buat sama-sama. Okey, boleh cikgu mulakan? Boleh. Okey, jadi masing-masing tengok. Tengok betul-betul cikgu tu ikut langkah dia sahaja. Okey. Jadi ada beberapa orang tak dapat buat lagi. Jadi cikgu kena kukuhkan yang ni sebelum cikgu masuk kepada kita punya tajuk hari ni. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Yang pertama sekali cikgu salin balik soalan tu. Cikgu tak nak conten soalan. Okey, jadi cikgu salin balik soalan tu. 79 tolak 7Z sama dengan 9Z tambah 15. Okey, pertama-tama sekali kita check balik kita punya step. Kita punya langkah. Langkah yang pertama, tentukan sebutan serupa. Okey, macam mana nak tentukan? Okey, kita tengok. Kita bulat warna biru untuk yang ada huruf. Mana ada huruf? Ni. Ni ada huruf. Ada nampak je huruf, kita bulatkan warna biru. Kalau kamu nak buat warna pen kamu tu, buatlah warna pen kamu. Tapi dekat depan ni, cikgu tunjuk warna biru lah. Okey, tu kedua. Okey, lepas tu bulatkan warna hijau untuk tak ada huruf. 79 ni tak ada huruf kan sebelah dia, jadi cikgu bulatkan warna hijau. 15 ni kan tak ada huruf sebelah dia, jadi cikgu bulatkan warna hijau. Jelas ke untuk step pertama cikgu buat? Jelas. Okey, bagus. Okey, sekarang step yang kedua, kita nak samakan tempat sebutan serupa tu. Mana tempat dia? Kiri dengan kanan. Mana kiri? Yang ini adalah bahagian kiri. Yang ini adalah bahagian kanan. Jadi untuk kiri, kamu baca balik nota cikgu, untuk belah kiri mesti ada huruf. Jadi 7Z ni dah memang duduk belah kiri. Sebelum cikgu nak tulis bawah, cikgu kena check dulu. 7 ni dia dalam keadaan positif 7Z ke negatif 7Z? Saya tengok 7 ni. Dia positif 7Z ke negatif 7Z? Negatif. Ya, dia ada negatif dekat sini. Jadi kalau kamu nak bawa turun 7Z ni, jangan kamu tinggalkan negatif dia. Bawa sekali turun dia punya negatif Z. Jangan tinggalkan dia punya simbol. Okey, untuk huruf yang pertama dah selesai. Huruf kedua dia ada 9Z. Masalahnya dia duduk kanan. Tempat huruf mesti duduk kiri. Jadi kita kena pindahkan. Okey, cikgu nak tanya kamu sebelum pindah. 9Z ni di dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Ya, Positif. pandai. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa?
Negatif. Ya, negatif 9Z. Itu yang cikgu maksudkan positif pindah ke sebelah jadi negatif. Tengok ni, dekat kanan dia positif 9Z. Dekat kiri dia negatif 9Z. Itu maksud cikgu positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Simbol dia. Okey, yang kedua, yang kanan mesti tiada huruf. Okey, jadi kita tengok dekat belah kanan ada nombor 15. Jadi bila ada nombor 15 tu kita salin saja dekat bawah dia. Sebab apa? Sebab 15 tu di tempat yang betul. 15 tu sudah berada di kanan. Jelas ke? Jelas. Okey. Sekarang ni 79 ni berada di kiri. Jadi kita kena bawa pindah dia duduk kiri ke kanan. Sebelum kita pindah 79 dekat kiri ni di dalam keadaan positif 79 ke negatif 79? Positif. Ya, di dalam keadaan positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 79. Itulah apa yang cikgu masukkan awal-awal tadi. Positif pindah ke sebelah jadi negatif. Itu rule yang pertama tadi cikgu tunjuk awal-awal kelas. Ini adalah step nombor 2. Jelas ke step nombor 2 yang cikgu tunjuk dekat depan? Jelas. Okey, bagus. Okey, dia yang baru hantar. Okey, bagus bagus bagus. Buat je, buat je. Jangan risau. Nanti cikgu akan tunjuk. Ya, yang tengah buat tu cikgu tak tahu pun jawapan lagi. Tapi kita selesaikan sama-sama. Okey, jadi kita tengok pula step nombor 3. Kita tengok pula step nombor 3. Kita selesaikan sebutan yang serupa. Cikgu pening lah macam mana nak selesaikan. Kamu pakai kalkulator je, pening apanya. Okey. Negatif 7Z bawa turun negatif 7. Negatif 9Z bawa turun negatif 9. Sekarang tekan je kalkulator negatif 7, negatif 9. Jangan tambah apa-apa. Tekan negatif 7 dengan negatif 9. Dapat berapa? Negatif 16. Negatif 16. Ya. Jadi dekat sini kalkulator akan baca terus. Dia akan dapat negatif 16. Z tu jangan lupa salin. Jadi negatif 16Z. Sama dengan, ni lagi lah. Tekanlah kalkulator 15 tolak 79. 15 tolak 79 dapat berapa? Negatif 64. Pandai. Negatif 64. Okey. Jadi ini adalah step nombor 3. Kita dah selesaikan. Kita dah selesaikan sebutan yang serupa. Step nombor 4, kita cari nilai huruf. Jadi bila kita nak cari nilai huruf, Z ni kena duduk sorang-sorang. Jadi kita kena bawa negatif 16 ni yang duduk kiri, kita kena pindah dia ke kanan. Jadi sekarang ni negatif 64 biar dia duduk tempat asal dia. Yang kita pindahkan sekarang adalah negatif 16. Negatif 16 kita bawa kiri ke kanan. Negatif 16 dia duduk sebelah huruf. Jadi bila dia duduk sebelah huruf di dalam keadaan darab ke bahagi? Darab. Ya, darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Ya, bahagi. Sebab itulah dekat sini kita dapat negatif 64 per negatif 16. Sekarang ni tekan sahaja kalkulator. Tekan kalkulator dapat berapa? 4. 4. Bagus, ramai yang betul dekat sini. Pandai. Okey, tapi ada yang tak buat lagi. Mungkin dia masih takut-takut. Takut salah ke, takut tak betul ke. Okey, untuk yang dah buat tapi jawapan dia lain, salin balik ni sebagai correction. Okey, jadi kita kukuhkan lagi kita punya latihan tentang sebutan serupa ni dengan kita buat lagi satu latihan. Okey, jadi masing-masing boleh fokus dekat depan. Kita akan cuba satu lagi latihan. Kita cuba satu lagi latihan. Okey, berdasarkan nota. Mana nota ni langkah ni? Dan berdasarkan contoh. Mana contoh ni contoh ni? Cuba selesaikan soalan yang cikgu petakkan dekat sini. Ni cikgu besarkan. Okey. Cuba selesaikan soalan tu. Boleh ke? Boleh.
Okey, bagus. Okey, siapa-siapa yang salah buat correction tau. Cikgu tengah check sorang-sorang. Ya, betul. Oh, laju. Buat tau. Jangan salah faham pula kenapa cikgu tak semak lagi sebab cikgu tak tahu jawapannya. Cikgu tahu jawapannya lepas kita buat sama-sama. Jadi kamu buat je dulu. Okey, bagus yang dah buat pembetulan. Okey, jadi cikgu tunggu 3 minit boleh ke? Tak faham yang pusingkan 79 ke belakang. Okey. Okey, dah ada yang tanya kan. Okey. Untuk yang tak faham pusingkan 79 ke belakang ni, kita tengok dekat sini. Kanan ni untuk yang tiada huruf. Jadi, mana-mana yang tak ada huruf mesti kita kena pindahkan dia ke kanan. Mana kanan? Ini kanan. Jadi 79 ni dia berada di kiri. Jadi bila dia berada di kiri, kita kena pindahkan ke kanan. Jadi nak pindah ke kanan, kita kena tengok dia punya simbol. Kita tak boleh main pindah je. Sebelum pindah, kita kena tengok simbol dia. Simbol dia dekat kiri positif. Jadi bila positif, pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Nampak ni? Bila 79 ni berada di kanan, dia jadi negatif 79. Positif, pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Begitu. Okay, siapa ada soalan, tanya je. Okey, 2 minit lagi. Ilman boleh dengar ke Ilman? Boleh. Ya, Ilman dapat buat tak? Ke tengah buat lagi? Tengah buat. Okey.
Yang ni cikgu ulang balik ke? Okey, lagi 1 minit cikgu tunggu untuk yang masih belum buat. Kita dah belajar tau ni. Cuba buat dulu. Ha. Okey, bagus. Dah ada yang dah buat. Okey, habis sudah masa. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan macam mana cikgu selesaikan. Boleh ke cikgu selesaikan soalan dekat depan ni? Boleh. Boleh. Okey, jadi masing-masing boleh tengok dekat depan . Okey, yang pertama sekali, apa yang kita kena buat? Kita kena tentukan sebutan serupa. Jadi cikgu salin balik sebab cikgu tak nak conteng soalan ni. Okey, 6Y tambah 159 sama dengan 16 tambah 19Y. Okey, sekarang cikgu bulatkan untuk yang ada huruf Y. Bulat warna biru untuk yang ada huruf Y. Lepas tu, cikgu bulat warna hijau untuk yang tiada huruf. Okey, ni langkah pertama. Langkah pertama jelas ke? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Langkah yang kedua, kita samakan sebutan serupa. Maksudnya yang ada huruf dekat kiri. 6Y ni dia dah ada berada di kiri. Mana kiri kita? Ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Jadi bila kiri dengan kanan, kita kena tengok dekat kiri mesti ada huruf sahaja. Jadi 6Y ni dia dah belah kiri. Jadi kita salin je balik 6Y. Yang dekat kanan ni dia positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif. Jadi 19Y kamu tengok dekat kanan ni positif. Jadi bila kita nak bawa ke kiri dia jadi negatif 19Y. Itu cara cikgu alih. Sama dengan kita tengok dekat kanan untuk yang tiada huruf dekat kanan. Jadi 16Y ni 16 ni dia dah memang duduk kanan. Jadi kita tulis sahaja 16. Tapi 159 dia dekat kiri. Jadi kita kena pindahkan dia ke kanan. Jadi dia positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, negatif 159. Jadi sekarang ni itulah step nombor 2. Jelas ke step nombor 2? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Sekarang kita step nombor 3. Kita selesaikan sebutan serupa. Ambil nombor dia saja 6 tolak 19. 6 tolak 19 dapat berapa? Negatif 13. Negatif 13Y. Sama dengan 16 tolak 159. 16 tolak 159 dapat berapa? Negatif 143. Negatif 143. Pandai. Okey, jadi dekat sini
Dekat sini kita kena pindahkan negatif 13. Kita kena pindah ke sebelah sebab apa? Langkah nombor 4. Kita nak cari nilai huruf. Jadi bila kita nak cari nilai huruf, dia kena ada huruf Y sahaja. Jadi kita dapat negatif 143 ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi per dengan negatif 13. Jadi Y. Tekanlah kalkulator negatif 143 bahagi negatif 3 dapat berapa? 11. Okey, kita dapatlah jawapan dia 11. Jelas ke semua? Jelas. Okey. Okey, habis sudah kita recap. Habis sudah kita menjelaskan tentang cara nak selesaikan, nak mencari sebutan yang serupa. Ini semua tentang sebutan serupa. Siapa faham yang cikgu ajar ni sampai form 5, sampai universiti, dia punya jalan kerja macam ni je. Tak ada benda yang berubah pun. Jadi ingat betul-betul langkah tu. Kamu bukan pakai masa di tingkatan ini sahaja. Kamu pakai juga di tingkatan hadapan dan seterusnya. Jadi salin langkah tu dalam buku kamu, salin elok-elok. Okey, boleh cikgu teruskan ke? Boleh. Okey. Jadi sekarang ni apa yang kita nak belajar? Kita belajar tentang ketaksamaan. Kita belajar tentang ketaksamaan. Jadi ketaksamaan ni dia ada simbol. Simbol dia ada 4. Ini kita panggil dia lagi besar. Ni cikgu dah bagi dah. Lagi besar. Yang kedua, cikgu bagi lagi besar. Dia ada tambah lagi besar dan sama dengan. Okey. Okey, simbol yang seterusnya lagi kecil. Lagi kecil. Simbol yang seterusnya lagi kecil dan sama dengan. Jadi tengok ni betul-betul. Sama dengan. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok di hadapan. Cikgu akan pilihlah beberapa soalan untuk memperjelaskan dekat kamu macam mana nak selesaikan soalan-soalan di hadapan. Okey, kita cari yang senang sikit. Sekejap. 2Y. Okey. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Sekejap, cikgu tengah susun. Kita ada 2 soalan yang cikgu akan tunjuk. Okey, soalan yang pertama, 6 tambah 4X. Tapi sekarang ni cikgu pakai simbol. Cikgu dah tak pakai simbol sama dengan. Cikgu pakai simbol ketaksamaan. Lagi besar daripada 36 tambah X. Nampak? Sebab tu cikgu ajar, cikgu terangkan dulu yang tadi tu. Okey, soalan yang seterusnya, cikgu cari yang simple sikit. Ini kita dapat positif. Yang ini kita dapat positif. Okey, soalan yang seterusnya adalah 244 tambah Y. Cikgu pakai simbol ketaksamaan 19 tambah 16Y. Okey, jadi masing-masing boleh tengok. Tadi kita belajar apa? Kita belajar cara nak cari nilai huruf. Sekarang ni cikgu nak sambil-sambil cikgu terang, kamu kena salin. Apakah beza kedua-dua ni? Okey, jadi sebelum kita masuk kepada topik kita, mana topik kita? Topik kita ni nak selesaikan graf ni. Topik kita nak selesaikan graf ni. Macam mana nak buat dan seterusnya. Okey, tapi sebelum kita pergi kepada graf, cikgu nak kamu faham dulu tentang sistem persamaan ni. Okey. Jadi tentang sistem persamaan ni, step dia sama sahaja macam tadi.
Sebab tu cikgu ajar yang tadi dulu. Kamu jangan pelik bila cikgu ubah simbol sama dengan dekat tengah, dia jadi lagi besar. Kita pakai simbol ketaksamaan. Step pertama, kita bulatkan untuk yang ada huruf. Step kedua, kita bulatkan warna hijau untuk yang tiada huruf. Sampai situ jelas ke? Jelas. Okey, bagus. Step seterusnya, kita buka dua bahagian. Ini di kiri, ini di kanan. Jadi dekat kiri dia kena ada huruf sahaja. Jadi 4X ni dia ada huruf. Jadi kita tulis 4X dekat kiri. Okey, kalau X sahaja, dia ada nombor berapa depan X sahaja ni? Nombor berapa? Dia sebenarnya ada nombor tu. Ya, nombor 1. Pandai. Okey, jadi positif 1X. Kita nak bawa dia pergi ke kiri. Sebab apa? Sebab dekat kiri adalah tempat yang ada huruf. Positif 1X pindah ke sebelah. Dia jadi apa? Negatif 1X. Ya, dia jadi negatif 1X. Simbol dia kekal begini. Okey, jadi kita tengok pula dekat belah kanan 36. 36 untuk yang tiada huruf mesti duduk kanan. Jadi kita tulis balik 36 di kanan. Untuk nombor 6, dia daripada kiri kita kena bawa dia pindah kanan. Sebab apa? Sebab di kiri untuk yang ada huruf sahaja. Jadi 6 nak pindah kiri. Kita tengok dulu keadaan 6 di kiri. Keadaan 6 di kiri dia dalam keadaan positif ke negatif? Positif. Ya, positif. Positif pindah ke sebelah. Dia jadi apa? Negatif. Dia jadi negatif. Macam tadi kita selesaikan sebutan serupa. 4X tolak 1X. Kita ambil nombor dia saja. 4 tolak 1 dapat berapa? Salah. 4 tolak 1. 4 tolak 1. Dapat berapa 4 tolak 1? 3. 3. 3X. Simbol dia kekal. Lagi besar. 36 tolak 6 dapat berapa? 30. Ya, kita dapat 30. Tekan kalkulator je. Ni simbol 4. Ni kan nombor 4. Ni kan nombor negatif 1. Tekanlah 4 negatif 1 dalam kalkulator. Kamu akan dapat 3. Okey. Jadi sekarang ni dia macam biasa. Kita nak huruf X. Jadi yang kita kena alih sekarang adalah 3. 3 ni duduk sebelah X. Darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi apa? Bahagi. Bahagi. Jadi X 30/3 dapat berapa? 10. Ya, kita dapat 10. Masing-masing meletakkan kalkulator 30 bahagi 3. Kita dapat 10. Nampak tak dekat sini? Jalan kerja yang sama. Sebab tu tadi cikgu ambil masa 1 jam untuk kukuhkan balik kamu punya sebutan serupa. Walaupun kita dah belajar. Tapi cikgu tak boleh assume semua orang ingat. Sebab tu cikgu recap balik. Setiap benda memang macam tu. Sebab apa kita belajar minggu lepas? Tak tahulah kamu ingat balik Khamis minggu lepas kot. Jadi dekat sini yang bezanya adalah kita ambil dia punya sistem ketaksamaan. Kita ubah sama dengan dia jadi lagi besar. Sampai sini jelas ke macam mana cikgu dapat X lagi besar daripada 10? Jelas. Okey. Jadi, bagus. Salin tau. Okey, kita pergi pula kepada nombor yang kedua. Masing-masing boleh tengok macam mana cikgu selesaikan. Tak ada apa-apa pun berubah untuk cara penyelesaian dapatkan nilai huruf. Tapi ada perubahan pada simbol ketaksamaan. Tengok betul-betul dekat mana berbeza dia. Okey, jadi step dia sama. Yang ada Y kita bulat warna biru. Yang ada Y kita bulat warna biru. Yang tiada huruf kita bulat warna hijau. Yang tiada huruf kita bulat warna hijau. Jadi yang Y dekat sini sebenarnya dia ada nombor berapa dekat depan? 1. Ya, 1. Okey, kedudukan. Kedudukan.
Ini adalah bahagian kiri. Sama macam tadi, ini adalah bahagian kanan. Jadi bila cikgu pergi kepada di kiri, 1Y untuk yang ada huruf dia kekal di kiri. Jadi cikgu salin balik 1Y. Untuk 16Y, kita kena pindahkan dia di kiri. Sebab apa? Sebab tempat yang ada huruf mesti di kiri. Jadi 16Y kita pindah ke sebelah. Positif 16Y pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif 16Y. Bagus. Okey, selesai dekat situ. Sekarang ni, untuk yang tiada huruf, kita kekal. Kita bagi dia duduk dekat kanan. 19 dia dekat kanan. Jadi kita tulis sahaja 19. Di kiri ni masalahnya, dia tak ada huruf tapi dia duduk kat kiri. 244 ni. Jadi kita kena pindahkan. Keadaan 244 di kiri, dia positif 244 ke dia negatif 244 masa di kiri? Positif. Iya, dia positif. Dia positif. Jadi bila dia positif, kita pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Negatif 244. Okey, sampai sini cikgu nak ramai-ramai. Jelas ke yang cikgu tunjuk sampai sini? Boleh faham ke? Boleh. Okey, bagus. Sekarang tolong cikgu tekan kalkulator. Ini 1Y. Keluarkan nombor 1. Ini 16Y ke negatif 16? Ini 16 ke negatif 16 ni? Negatif 16. Negatif 16. Sekarang tekan 1 tolak 16 dapat berapa? Negatif 15. Negatif 15. Ya, negatif 15Y. Itu je. Okey, lagi besar 19 tolak 244. 19 tolak 244 dapat berapa? Negatif 225. Okey, pandai. Jadi dekat sini kita dapat negatif 225. Sekarang tengok step macam tadi. Ada perbezaan di kiri dengan kanan. Okey, 15. Kita pindah ke sebelah. Sama je macam tadi. Okey, Y negatif 225 per negatif 15. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Okey, tengok ni betul-betul. Kalau dia ada negatif dekat sini, dia punya simbol tadi dia pandang kanan. Sekarang dia berubah, dia pandang kiri. Itu beza dia dengan yang ini. Itu beza dia. Okey, lepas tu kita selesaikan. Negatif 225 per dengan negatif 15 dapat berapa? Tekan kalkulator. 15. Ya, kita dapat 15 simbol dia pandang kiri. Okey, kita tengok apa yang berubah dia. Perubahan yang kamu kena highlight. Benda yang kamu kena faham. 3X. Bila 3 yang sebelah huruf ni, dia dalam keadaan positif. Jadi bila dia dalam keadaan positif, simbol dia yang pandang kanan ni, dia kekal pandang kanan sampai bawah. Tapi bila simbol dia dekat sini yang negatif 15, dia ada negatif. Dia negatif. Sini positif. Positif dia tak ada perubahan. Tapi bila dia negatif, daripada pandang kanan, selepas kita pindahkan negatif 15 ke sana, ditukar dia jadi pandang kiri. Itu sahaja perbezaan dia. Dan dekat bawah ni jangan kamu pandang kanan balik. Dia akan jadi pandang kiri juga. Jelas ke? Boleh faham ke? Boleh. Okey. Jadi itu kamu kena salin. Kamu kena salin. Dan kamu kena fahamkan. Sebab apa? Yang satu sahaja perkara. Satu sahaja perkara yang kamu kena fahamkan apa benda? Kalau dia positif, simbol dia tak berubah. Simbol dia terus pandang kanan sampai habis. Tapi bila dia negatif, simbol dia tadi pandang kanan. Sekarang dia pandang kiri. Jelas ke? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Jadi dekat sini kita cuba buat 2 soalan. Sebelum kita masuk kepada graf.
Alamak, cikgu tertekan. Alamak. Alah. Kejap cikgu tertekan simbol tu lah. Okey, jadi cikgu berhenti. Okey. Jadi masing-masing tengok dekat depan. Cikgu nak kamu cuba buat soalan di hadapan. Okey, yang pertama sekali, kejap cikgu pilih soalan. Yang pertama, cikgu nak masing-masing buat yang ini. Yang cikgu besarkan tu. Okey. Yang kedua, dia ada 2 soalan Yang kedua, cikgu nak kamu cuba buat okey, ada 2 soalan dekat sini. Cuba buat dua-dua soalan. Kejap. Cikgu tulis soalannya. Nanti kamu pening. Soalannya adalah, cikgu buat warna hitam 6 tambah 17Y lagi besar daripada 38 tambah Y. Soalan yang kedua adalah 395 tolak X lagi besar daripada 19X tambah 15. Okey, jadi cuba selesaikan soalan di hadapan. Tengok contoh, jangan sombong. Tengok contoh yang cikgu tunjuk dekat dah bagi tu. Okey, boleh ke buat ni? Boleh. Okey, cuba buat. Cikgu tunggu dekat WhatsApp. Cikgu bagi 6 minit. Cikgu tak nampak. Tak nampak soalannya ke? Tak. Okey, sekejap cikgu reshare skrin dia kejap Okey, nampak dah soalannya? Dah. Terima kasih. Okey, sama-sama. Okey, buat tahu kalau siapa-siapa ada masalah, jujur je dengan cikgu. WhatsApp cikgu WhatsApp cikgu tak faham yang mana. Cikgu tahu kamu malu. Kalau malu, WhatsApp cikgu. Cuba buat tahu. Kalau kita tak cuba buat, tak boleh faham nanti. Okey, siapa-siapa yang dah siap dulu yang nombor 1. Cikgu tulis nombor 1 ni. Hantar je kat cikgu tahu. Cikgu check boleh. Cikgu check terus.
Okey, bagus. Dah ada yang dapat buat. Iya, pandai. Siapa ni orang pertama dapat buat ni? Okey, kita tukar simbol dia bila? Sorry. Kita tukar simbol dia bila? Kita tukar simbol dia bila kita alihkan. Macam dekat atas ni kita alihkan -15. Dia jadi darab jadi bahagi. Dia tetap ada negatif. Dia bukan negatif jadi positif. Dia darab jadi bahagi. Macam kita buat sebelum-sebelum ni. Ya, jadi -15 ni dia dekat kiri. Jadi bila dia dah dekat kanan, simbol dia kena tukar. Macam tu. Okey, bagus Mia. Ni orang pertama. Rania okey ke Rania? Okey, bagus. Okey, cikgu bagi lagi 2 minit. Cuba. Iya, pandai. Bagus. Cikgu ni tengah check satu-satu tau. Banyak check, banyak hantar. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi. Madinah dapat buat ke Madinah? Ke susah? Tengah cuba cikgu. Tengah cuba. Okey, cuba.
Okey, bagus. Okey, bagus. Sekarang dah pukul 10.02 ni, cikgu kena tunjuk juga. Okey, jadi cikgu akan tunjukkan jalan kerja di hadapan. Okey, jadi cikgu nak tanya masing-masing, boleh ke cikgu mula tunjuk ni? Boleh. Okey, bagus. Okey, tengok betul-betul. Okey. Step yang sama sahaja, cikgu padamlah nombor 1 ni sebab dia kacau. Okey, bulatkan warna biru untuk yang ada huruf. Bulatkan warna hijau untuk yang tiada huruf. Jadi Y ni dia ada nombor berapa dekat depan dia? Nombor 1. Ya, nombor 1. Tak nampak? Nampak ke? Cikgu zoom. Dekat sangat pula. Okey, cikgu bawa ke sini Okey. Jadi kita tengok. Okey, ini sekarang cikgu tentukan sebutan yang serupa. Cikgu nak tentukan sebutan serupa macam ni lah. Okey, sekarang cikgu bagi dia, okey, ini di kiri, ini di kanan. Okey, tak faham tanya cikgu tahu. Okey, ini di kanan. Okey, sekarang di kiri kita kena tinggalkan untuk yang ada huruf je. Jadi 17Y ni dia ada huruf. Okey, kekalkan dia berada di kiri. Kekalkan dia berada di tempat belah kiri. Okey, kita tengok pula dekat kanan. Kita tengok dekat kanan, sepatutnya yang ada huruf ni Y ni, dia bukan duduk kanan, dia kena kiri. Jadi kita kena pindahkan. Untuk pindahkan dia, satu Y ni dia dalam keadaan positif ke negatif? Cikgu soal. Cepat jawab, positif ke negatif? Satu ni dekat sini positif ke negatif? Positif. Ya, dia positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Ya, pandai. Jadi dia jadilah negatif 1Y. Simbol dia kekal macam ni. Okey, seterusnya. Untuk nombor sahaja. Untuk yang tiada huruf. Dia di kanan. Tengok balik langkah-langkah tadi. 38 kita kekalkan dia dekat kanan. Tapi 6 yang berada di kiri ni kita kena bawa pindah dia pergi kanan. 6 ni positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif 6. Inilah yang kamu kena tahu. Yang daripada awal kelas tadi, kita belajar benda ni je. Cumanya sekarang, kita dah masuk kepada fasa simbol ketaksamaan. Okey, 17 tolak 1 dapat berapa? 16. 16Y. Lagi besar, 38 tolak 6 dapat berapa? 22. 32. Pandai. 16 darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Tapi kita tengok simbol 16 ni positif. Dia positif. Jadi, kita tak perlu ubah dia punya arah. Dia kekal pandang kanan. Selesaikan 32 bahagi 16 dapat berapa? 2. 2. Inilah jawapan dia. Inilah jawapan dia. Jadi, tak ada apa-apa yang berubah dekat situ. Kita tengok pula soalan nombor 2. Okey, untuk soalan nombor 1 ni jelas ke dapat tak Y lagi besar daripada 2? Nak dengar sikit suara, dapat tak? Dapat. Okey, bagus. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan nombor 2 yang ada X, cikgu bulatkan warna biru. Yang tiada huruf X, cikgu bulatkan warna hijau. Okey, yang ada X ni dia sebenarnya ada nombor 1 dekat sini. Okey. Mana di kiri? Ini adalah bahagian kiri. Ini adalah bahagian kanan. Okey, tengok kepada tempat di kiri. Dekat sini ada negatif 1X. Jadi dia memang dah berada di tempat yang betul. Tapi 19X kita kena bawa dia pergi ke kiri. Sebab apa? Tempat yang ada di kiri adalah tempat yang ada huruf sahaja. Jadi 19X ni di kanan. Kita kena bawa di kiri. 19 dalam keadaan positif. Positif pindah ke sebelah dia jadi? Negatif. Pandai. Negatif 19X.
Okey, kekalkan simbol di pandang kanan. Okey. Tengok ni, 15 di kanan. Jadi, kita bawa dia turun sahaja. 395. Dia di kiri. Positif pindah ke sebelah dia jadi apa? Negatif. Negatif. Ya, pandai. Negatif 395. Lepas tu step yang seterusnya kita selesaikan. Negatif 1, negatif 19. Tekan dalam kalkulator macam ni je. Tekan negatif 1. Lepas tu tekan negatif 19. Dapat berapa? Negatif 20. Negatif 20. Ya, kita dapat negatif 20x. Pandang kanan, 15 tolak 396. Dapat berapa? Negatif 395. 380. Ya, negatif 380. 380. Okey, sekarang kita nak cari huruf X. Tengok betul-betul. Negatif 380. Ni darab. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Bahagi negatif 20. Kalau kamu pindahkan dia ada negatif, maksudnya simbol tadi yang pandang kanan, kamu kena pandang kiri pula. Kamu kena terbalikkan dia. Tu cara nak jawab dia. Jadi X kita selesaikan. Negatif 380 per dengan negatif 20 dapat berapa? 19. 19. Inilah jawapan dia. Bagus, ramai yang betul tadi, cikgu suka. Okey, kalaulah kita tengok cara untuk menyelesaikan huruf, untuk mendapatkan huruf, sama je yang cikgu ajar tadi. Cumanya cikgu tak nak kamu pening. Kalau cikgu ajar terus sekaligus, cikgu tak nak kamu pening dengan perubahan simbol dan cara mendapatkan huruf. Jadi cikgu, awal-awal kelas, cikgu fokus kepada cara nak dapatkan huruf dulu. Dah habis, cikgu dah tengok kamu dapat huruf selesai, kamu boleh buat dengan mudah, baru cikgu pergi pula kepada simbol ketaksamaan. Fokus cikgu adalah tentang bila simbol ketaksamaan tu berubah. Macam mana? Bila dia ada negatif, pindah ke sebelah dia negatif juga. Dia darab, pindah ke sebelah jadi bahagi. Tapi yang dekat darab ni, kita pindahkan negatif 20. Jadi simbol dia daripada pandang kanan, kita kena bawa dia pandang kiri. Jelas ke semua? Jelas. Okay. Boleh cikgu teruskan kepada lesson kita? Cikgu ada masa lagi 20 minit je. Boleh. Okey. Jadi, barulah kita masuk kepada graf. Barulah kita masuk kepada soalan kita. Jadi masing-masing tengok ni, cikgu nak selesaikan. Okey. Sebelum cikgu masuk, kamu kena salinlah nota ni. Bila cikgu dah masuk kepada graf ketaksamaan, kalau cikgu cakap lagi besar, dia punya simbol dalam graf adalah, kamu kena bulat kosong, arah dia kena ikut. Kalau dia pandang kanan, arah dia kena pandang kanan juga. Ini kalau nak masuk dalam graf. Kalau cikgu cakap dia lagi besar dan sama dengan, dia ada misai dekat bawah ni, yang bulatan kosong ni, kita cutkan, kita hitamkan semua. Tapi arah dia pandang ke kanan juga. Jelas ke? Boleh faham sampai sini? Boleh. Okey. Okey, pandang ke kiri. Pandang ke kiri, kita pastikan dia tak ada misai, dia tak ada sama dengan. Jadi, kita pandangkan ikut arah dia. Tapi kalau dia lagi kecil dan sama dengan, kita hitamkan. Beza dia adalah sama ada dihitamkan ataupun dia tak hitamkan. Kalau dihitamkan, dia ada simbol sama dengan dekat belah bawah ni. Dia ada misai. Kalau dia tak ada simbol tu, kita kosongkan. Arah dia ikut anak panah. Anak panah dia ikut arah simbol ketaksamaan tu. Kalau ini ke kanan, jadi arah kita ke kanan juga. Arah ini ke kanan, jadi arah ini ke kanan juga. Arah simbol ketaksamaan tu ke kiri. Cikgu buat warna hijau. Bila arah dia ke kiri, arah anak panah dia ke kiri juga. Simbol ketaksamaan tu menghala ke kiri, anak panah kita menghala ke kiri juga. Okey, jelas ke jelas ke nota yang cikgu bagi ni? Jelas. Okey, bagus. Jadi masing-masing tengok dekat depan. Macam mana nak selesaikan. Okey. Jadi, kita tengok kepada contoh yang pertama. Cikgu tak ambil soalan susah-susah. Cikgu tunjuk dan cikgu sertakan jawapan dia sekali. Okey, graf soalan yang cikgu bagi dekat kamu ni, dah ada jawapan dah dekat bawah. Ni jawapan dia dekat bawah ni.
Jadi sekarang cikgu nak jawab nombor berapa? Contoh, cikgu nak jawab nombor 19. Dia ada jawapan je tau, dia tak ada jalan kira. Okey, cikgu nak jawab nombor 19. Okey, jadi cikgu tengok nombor 19. Mana nombor 19? Okey, ni nombor 19. Maksudnya ni jawapan dia. Jadi kita nak tengok ni, betul tak jawapan dia macam ni? Betul ke N dapat negatif 24? Betul ke graf kita macam ni? Okey, jadi cikgu mula tunjuklah sekarang masa bergerak. Okey, sekarang ni apa yang kita nak kena buat? Kita kena selesaikan dekat atas ni. 7N tolak 1 lagi besar daripada negatif 169. Boleh ke cikgu selesaikan ni? Alamak, tak dengar suara. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi masing-masing ni boleh tengok di hadapan. Boleh tengok di hadapan. Step pertama kita. Apa step pertama kita? Kita tentukan sebutan serupa. Kita tentukan sebutan serupa. Mana sebutan serupa? Okey, yang ada huruf kita buat warna biru. Yang tiada huruf kita bulatkan warna hijau. Yang cikgu ajar tadi, kalau kamu betul-betul faham, step dia sampailah kamu masuk universiti takkan berubah. Ingat tu. Okey, kita dah tentukan sebutan serupa. Sekarang kita tengok pula ini bahagian kiri, ini bahagian kanan. Jadi, bila bahagian kiri, kita kena ada nombor sahaja. Kita kena ada huruf sahaja. 7N. Jadi, 7N ni dah memang duduk belah kiri. Jadi, kita tulis sahaja 7N. Okey, simbol ketaksamaan menghala ke sana. Sekarang, negatif 169, dia memang dah dekat kanan. Yang tiada huruf mesti di kanan. Negatif 169. Jadi negatif 1 ni. Negatif 1 ni di kiri, kita kena pindah ke kanan. Dia negatif. Negatif pindah ke sebelah jadi apa? Positif. Ya, dia jadi positif 1. Selesaikan. Selesaikan sebutan yang serupa. 7N lagi besar. Tekan kalkulator. Negatif 169 tambah 1 dapat berapa? Dapat apa? Negatif 168. Ya, negatif 168. Darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi. Jadi kalau kita tengok 7 ni dalam keadaan positif, 7 ni dalam keadaan positif, simbol tu jangan kamu ubah. Simbol tu tetap macam tu. Jadi sekarang cuba tekan kalkulator. Negatif 168 bahagi 7 dapat berapa? Negatif 24. Negatif 24. Sekarang kamu tengok jawapan. Jawapan cikgu sama dengan jawapan yang diberikan. Tu cara nak buat dia. Okey, tu yang pertama. Kita dah dapat nilai N. Sebab tu cikgu ajarkan dulu cara nak dapat nilai huruf. Lepas tu cikgu terangkan simbol ketaksamaan. Lepas tu baru cikgu masuk kepada graf. Okey, sekarang ni kalau dia punya simbol macam ni, maksudnya kita bulat kosong. Bulat kosong. Dan arah dia ke kanan. Jadi kita bawa anak panah kita ke kanan juga. Nak bulat kosong dekat mana? Tengok negatif 24. Negatif 24 kita bulat kosong. Arah dia ke kanan. Kita arahkan dia sampai habis. Okey, comparekan dengan jawapan cikgu. Jawapan cikgu dengan skema sama tak jawapan cikgu? Betul tak jawapan cikgu? Betul. Ya, itulah cara nak buat dia. Itu adalah cara nak selesaikan dia. Okey. Jadi cikgu ada masa sikit. Ada masa sikit. Cikgu nak terus pergi kepada step yang seterusnya. Okey. Jadi cikgu akan tunjuk pula contoh yang kedua. Cikgu tunjuk pula contoh yang kedua. Sekarang ni cikgu nak buat nombor 20. Masing-masing tengok kepada nombor 20. Okey. Untuk nombor 19 ni cikgu zoom out sikit. Okey, sorry. Okey, untuk nombor 19 ni, jawapan dia cikgu letak dekat bawah. Sekarang, cikgu nak jawab pula nombor 20. Cikgu nak jawab pula nombor 20. Kita tengok, cikgu dapat tak selesaikan macam skema yang diberikan. Okey, kamu kena faham satu je. Kamu kena faham bila simbol tu berubah.
Okey. Tapi jalan kerja dia sama sahaja macam tadi. Jalan kerja dia sama sahaja macam tadi. Sekarang kita nak tengok jawapan kita, kalau kita tengok skema, kita dapat tak B ni adalah 5? Okey, kita tengok sekali dia punya simbol ni jawapan dia. Okey, nampak ke tu? Ke kecil sangat? Nampak. Okey, bagus. Okey. Jadi sekarang ni tengok dekat depan. Nombor 20. Negatif 4B tolak 5 lagi besar daripada negatif 25. Step yang sama macam cikgu ajar kamu tadi. Bulatkan sebutan yang serupa. Yang ada huruf kita bulat warna biru. Yang tiada huruf kita bulat warna hijau. Sampai situ jelas ke untuk langkah yang pertama? Jelas. Okey, bagus. Di kiri dan di kanan. Untuk yang di kiri mesti ada huruf. Negatif 4B dah memang duduk belah kiri. Jadi kita tulis sahaja negatif 4B. Lagi besar. Di kanan kita yang tiada huruf. Negatif 25 dah memang di kanan. Sekarang ni 5B, negatif 5. Negatif kita kena pindah ke sebelah. Sebab apa? Sebab dia duduk belah kiri. Negatif pindah ke sebelah dia jadi apa? Positif. Positif 5. Step yang sama. Langkah yang ketiga. Apa yang kita buat? Selesaikan sebutan serupa. Negatif 4B. Cuba tekan kalkulator. Negatif 25 tambah 5. Dapat berapa? Negatif 20. Ya, negatif 20. Sekarang kita tengok pada negatif 4B. Step keempat, kita nak dapatkan nilai huruf. Jadi, kita kena pindahkan kita punya negatif 4. Jadi, bila kita nak pindahkan kita punya negatif 4, dia akan jadi darab pindah ke sebelah dia jadi? Bahagi juga dengan negatif 4. Jadi, bila 4 ni, dia ada simbol negatif. Dia bawa simbol negatif ke sana. Jadi bila ada simbol negatif, arah kita yang pandang kanan tadi, dia berubah jadi pandang kiri. Itu adalah bila arah tu berubah. Jadi baru kita tekan kalkulator negatif 20 per dengan negatif 4. Dapat berapa? 5. 5. Jadi kita tengok jawapan kita. Jawapan yang cikgu buat sama sahaja macam jawapan yang skema tu bagi. Jadi nak masukkan dalam graf. Okey, kita tengok simbol kita. Simbol kita macam ni. Simbol kita macam ni. Sorry. Okey, jelas ke sampai yang cikgu dapat B tu? Boleh faham ke semua? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Okey, B. Kalau simbol dia macam ni, kita bulat kosong. Arah dia ke kiri, anak panah kita ke kiri juga. Jadinya, dia dekat nombor 5. Kita bulatkan atas 5. Lepas tu, kita gariskan sampai habis. Jadi, kalau kita tengok yang cikgu buat dengan jawapan, sama sahaja. Boleh faham ke cikgu tunjuk dekat depan ni? Boleh. Okey, jadi dekat sini kita akan selesaikan beberapa soalan. Cuba buat soalan. Satu soalan dulu. Okey, cikgu harap kamu dah print lah. Cikgu harap kamu dah print. Kita pergi kepada soalan 9. Okey, masing-masing daripada contoh yang cikgu bagi, cuba buat soalan 9. Sekejap cikgu cari lagi. Ada tak lagi soalan? Dan cuba buat soalan nombor 1. Okey, ada 2 soalan. Soalan nombor 9 dengan soalan nombor 1. Cuba buat. Nanti cikgu akan tunjukkan juga jalan kerja dia. Boleh ke cuba buat tu? Boleh. Okey. Last soalan dah tu. Dua ni dah last soalan. Habis je penerangan kita. Habis dah penerangan soalan tu. Dah habis dah kelas kita. Jadi apa yang cikgu nak, kamu semua cuba buat.
Ilman, macam mana Ilman? Jelas ke Ilman setakat ni? Yo lajunya. Jelas. Okey. Okay, cuba je buat Oh, tak print lagi. Oh, tak apa. Nanti print. Okey, jadi sekarang dah pukul 10.25. Cikgu akan mula buat je dekat depan sebab cikgu tak naklah ambil masa kamu. Dah lewat-lewat nanti. Dah pukul 10.30 nanti. Okey, tapi untuk siapa-siapa yang tengah buat, boleh teruskan buat. Boleh ambil gambar nombor 19 dengan 20 ni. Boleh print screen, boleh screenshot. Tapi cikgu tak nak habis lewat-lewat. Kita akan teruskan kepada penyelesaian nombor 1 dengan nombor 9. Jadi untuk yang tengah buat, yang tengah mencuba, tak ada masalah. Boleh je terus mencuba. Untuk yang clueless, untuk yang tak tahu macam mana nak buat, boleh tengok dekat depan. Boleh ke cikgu teruskan untuk selesaikan soalan nombor 1 dengan 9? Boleh. Boleh. Okey. Jadi senang sahaja 2x tambah 4 lagi besar dan sama dengan 24. Cikgu bulatkan sebutan serupa yang ada X dengan warna biru, yang tiada huruf X dengan warna hijau. Okey, yang ada X di kiri. Jadi 2X ni dah memang di kiri. Untuk yang tiada X, 24 di kanan. Jadi positif 4 kita kena pindah ke sebelah. Positif pindah ke sebelah dia jadi negatif 4. Jadi cikgu terus buat 2x lagi besar daripada 24 tolak 4 kita dapat 20. 2 pindah ke sebelah. Darab pindah ke sebelah dia jadi bahagi. Disebabkan 2 ni dia dalam keadaan positif. Jadi simbol dia kekal. Kekal arahnya. Jadi kita selesaikan 20/2. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 10. Ni jawapan nombor 1. Bagus, ramai yang betul.
Okey, jadi kalau nak masukkan dalam graf, kita tengok dia punya simbol. Kalau simbol dia macam ni, kita hitamkan. Dia ada misai kan dekat bawah tu. Dan arah dia ke kanan. Jadi anak panah dia ke kanan juga. Jadi kat mana nak hitamkan? Kita tengok sini ada 10. Ambil atas 10, hitamkan. Lepas tu ambil anak panah, teruskan sampai habis. Itu soalan nombor 1. Boleh faham ke? Jelas ke soalan nombor 1? Cikgu tunjuk dekat depan. Boleh. Jelas. Okey. Okey. Jadi cikgu akan buat pula nombor 9. Negatif 7x tambah 7 lagi kecil dan sama dengan 56. Yang ni kena tengok kod-kod siapa yang tak faham bila simbol dia berubah. Yang ada X, kita bulatkan warna biru. Yang tak ada X, kita bulatkan warna hijau. Jadi yang ada X, cikgu tulis sahaja di kiri. Dan yang tiada X, cikgu tulis sahaja di kanan. Jadi sekarang ni 7 ni kita kena pindah ke sana. Positif pindah ke sebelah, dia jadi negatif. Negatif 56, negatif 7. Dekat sini kita akan dapat negatif 63. Okey, dekat sini kita dapat negatif 7x. Jadi sekarang negatif 7 ni darab pindah ke sebelah, dia jadi bahagi. Jadi dia akan dapat negatif 63 per negatif 7. Disebabkan negatif 7 ni ada negatif, simbol yang tadi pandang kiri, dia berubah jadi pandang kanan. Barulah kita selesaikan. Negatif 63 per dengan negatif 7. Kita akan dapat 9. Ini jawapan untuk X. Tapi kalau nak masuk pada graf, okey, dia ada misai. Kita hitamkan. Hitam kat mana? Hitam dekat 9. Okey, hitam mata 9. Lepas tu anak panah dia ke mana? Ke kanan. Jadi bawa anak panah terus sampai habis ke kanan. Jelas ke? Cikgu tunjuk dekat depan ni. Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, ambil gambar. Cikgu bagi masa 1 minit untuk ambil gambar. Kita dah nak habis dah masa kita. Nanti cikgu akan bagi homework. Okey, baguslah cikgu suka Kalau tak dapat ataupun kurang jelas, boleh bagi tahu cikgu. Yang penting sekarang ni bila dalam soalan matematik ni kita kena cuba. Betul ke salah tu nombor 2, tak kisah dalam hidup ni. Dalam matematik ke, dalam mengambil peluang ke, kita kena cuba dulu. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu bila kita betul, bila kita salah. Tapi bila kita cuba, kita tahu kita betul dan kita tahu kita salah. Kalaulah cikgu cek, salah tu pun kamu tahu dekat mana salahnya. Okey. Okey, jadi cikgu nak masing-masing buka kamera sikit. Cikgu nak tengok sikit muka masing-masing. Kita dah pukul 10.30 dah ni. Mana ni? Mana yang lain? Okey, Nur Madinah. Okey, mana yang lain? Okey, dah ada. Okey. Lagi Rania. Ilman. Ilman okey ke Ilman kelas malam ni? Okey. Okey. Jadi dah pukul 10.30. Jadi cikgu nak minta maaf lah sebab kita mula lambat tadi sebab ada masalah teknikal. Cikgu memang dah tunggu awal dah. Cikgu minta maaf. Okey, jadi sampai situ sahaja kelas kita pada malam ni. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Terima kasih Baik, cikgu. cikgu. Terima kasih. Okey. Baik, Terima kasih, sama-sama. cikgu. Okey, Terima kasih, cikgu. sama-sama.